إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih kita berpeluang untuk sama-sama kita menikmati kelebihan di hari Jumat yang mulia. Kita masih berpeluang untuk berhimpun, untuk tunjuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan yang beri segala-gala kepada kita. Maka ambillah saat yang barakah ini untuk sama-sama kita tanihkan lagi sifat takwa kita, tanihkan lagi ataupun tingkatkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong daripada hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang muhsinin. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita duduk pada akhir tahun Hijriyah. Maka ada baiknya kita sama-sama muhasabah diri kita masing-masing sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tugas-tugas kita selaku hamba, hak-hak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tugas-tugas kita, hak-hak kita sesama manusia. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hidup kita tidak sunyi daripada bersalah, tidak sunyi daripada kita berdosa. Kadang-kadang kita berdosa dengan dosa besar, dan juga kita berdosa dengan dosa-dosa kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa buka peluangnya, buka maghfirahnya, keampunannya kepada orang-orang yang selalu bertaubat kepada Dia. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, sama-samalah kita renung kepada satu wasiat Rasulullah SAW melalui hadis yang diceritakan oleh Abu Dzar dan juga Muaz ibnu Jabal. Dua-dua oleh sahabat ini ada cerita, katanya Rasulullah SAW ada bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi yang dia kata hadis ini hasan. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, wasiat daripada Nabi melalui hadis ini cukup harga untuk kita orang Islam. Wasiat yang pertama ialah wasiat supaya kita ni takut kepada Allah di mana sahaja kita berada. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Takutlah di waktu kamu bersore, senyap sunyi, kamu rasa tak ada siapa dia tengok, tapi kamu masih diperhati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga takutlah waktu kamu waktu terai di hadapan manusia ramai. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Takwa adalah satu sifat yang cukup penting untuk kita hiaskan diri kita. Dan takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang dulu dan juga kepada orang-orang kemudian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya telah kami wasiat, telah kami wasiat kepada orang-orang yang diberi kita sebelum kamu dan kepada kamu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala sebut takut kepada Allah itu sendiri. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun, takutlah kamu kepada Allah yang hanya kepadanya kamu dibangkit semula lepas pada mati. Takut kepada Allah dari arti kata-kata kita ini kena kelak kepada Allah. Apabila kita mati, Allah Ta'ala bangkit kita semula lepas pada mati untuk beri balasan kepada kita dengan sempurna sekali. Dan takut kepada Allah dari arti makna takut kepada seksa azab Allah dan takut daripada kemurkaan dan kemarahan Allah. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kamu kepada neraka yang disedia neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Wattaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang dia bersiap sedia, cedek, berbekal apa untuk hari esok lepas pada dia mati. Allah Ta'ala senantiasa perhati, Allah Ta'ala sangat-sangat tahu dengan segala rahsia, dengan segala amalan yang kamu punya. Itulah wasiat supaya kita senantiasa takut kepada Allah. Dari arti mana kita takut nak buat benda-benda yang dimurkai Allah, sama ada melalui kita disuruh tinggal hak Tuhan larang, ataupun kita disuruh buat benda yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, wasiat yang kedua yang dipesan oleh Rasulullah, oleh kerana kita tidak salah, tidak sunyi daripada salah, takwa kita kadang-kadang ada tukar naik tinggi dan ada tukar turun. Sebab orang takwa kadang-kadang dia juga berdosa, dia juga salah, dia juga terlupa dan dia juga silap. Tapi bagaimana kita nak berubah, nak ubah penawar apabila kita silap, apabila kita dihasut oleh syaitan? Nabi wasiat kepada kita dengan satu wasiat, katanya salah satu
salah satu penawar untuk kita buat untuk nak menghilangkan atau menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Dengan caranya, hendaklah kita cepat segera buat amal yang baik setelah mana kita silap buat benda salah. Setelah mana kita silap buat dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Hendaklah kamu susuli, ikuti akan kejahatan yang kamu buat tu. Turut dengan amal yang baik, turut dengan hasanah. Moga-moga hasanah kebaikan kamu itu akan boleh menghapuskan kesalahan dosa. Sama ada hasanah itu makna dia kita bertaubat kepada Allah. Selalu kita cepat-cepat bertaubat, selalu kita istighfar kepada Allah bila kita tahu kata kita bersalah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang apabila mereka itu melakukan fahisyah, buat benda keji, ataupun mereka itu menzalimi akan diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, ingat kepada kebesaran Allah, ingat kepada seksa Allah Ta'ala yang sangat terberat kepada orang-orang yang berdosa. Apabila mereka ingat, mereka istighfar kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, istighfar kepada Allah terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak mengekali di atas benda salah yang mereka lakukan. Ini mana kita susul dengan kesalahan kita itu dengan istighfar, dengan kita bertaubat kepada Allah, ataupun kita susul ikuti dengan kebaikan, dengan makna umum segala amal baik, segala bentuk amal baik. Sebab ada satu cerita melalui hadis sahih yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata ada salah seorang main ngadu kepada Rasulullah. Kata dia ni buat salah. Ada hadis sebut kata dia ni peluk orang tina, pucuk orang tina dengan cara salah, dengan cara tak betul, dengan cara haram. Dia rasa bersalah, lalu nak mari tanya Rasulullah lagu mana dia nak buat. Karena dia sudah sedar kata dia bersalah. Tapi pada awal kali Nabi senyap tak jawab. Siapa turun ayat Al-Quran Karim pada surah Hud, Tuhan berfirman, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Allah Ta'ala buat turun ayat ini baru Nabi jawab. Jawab dengan firman Tuhan kata, dirikanlah kamu akan semaya. Wa aqimis salat, adalah kamu diri akan semaya. Tarafayn nahar, pada waktu pagi dan juga waktu petang. Dua tepi siang hari, pagi dan petang. Wa zulafan minal lail, dan juga satu bahagian daripada malam. Berbagai-bagai pendapat ulama kata maksudnya subuh sampai ke asar, maghrib sampai ke isya. Ataupun ayat ini belum pada Tuhan fardu semaya di waktu, maka dikehendaki dengan semaya di pagi hari sebelum naik matahari, dan semaya satu waktu belum pada jatuh matahari. Pentingnya semaya adalah satu amalan yang boleh mengkifaratkan dosa-dosa. Wa aqimis salat, adalah kamu diri ke semaya pada waktu pagi dan petang. Karena Tuhan kata innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at, sesungguhnya al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at, kebajikan itu boleh menghilang, boleh menghapuskan kejahatan ataupun kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Siapa ada orang tanya Rasulullah, adakah ini untuk seorang lelaki ini sahaja, khusus untuk orang ini sahaja, ataupun kepada semua
Nabi jawab kata, ini kepada semua manusia. Bukan kes ini untuk seorang yang bertanya ini saja. Wah, kes ini untuk pada semua manusia. Kebajikan boleh menghapuskan kesalahan. Sebab itu kita dapat memahami daripada sunnah Rasulullah SAW menjelaskan bahawa amalan baik itu boleh menghapuskan kejahatan, terutamanya melalui amalan haji dan juga umrah. Nabi SAW ada satu hadis, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kita dalam orang yang buat haji pada tahun sedang balik ke tanah air, balik ke negeri, maka berdoalah banyak-banyak supaya Allah Taala memberi haji mereka itu sebagai haji mabrur, haji yang Allah Taala nak beri syurga. Dan juga umrah yang Nabi kata di antara umrah itu kifarat dosa-dosa di celah-celah itu. Apakah umrah? Tidak lain tidak bukan adalah hasanah. Apakah haji? Tidak lain tidak bukan haji adalah hasanah yang boleh mengkifaratkan dosa-dosa. Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummuh. Orang buat haji yang tidak fasik dan tidak rafas, dia kelak jumpa dengan hari pertama yang itu dia beranak, dia cuci daripada segala dosa. Ini hasanah. Begitu juga amalan kita ambil wudu. Jelas hadis Nabi SAW riwayat kata, apabila seorang berwudu, comel wudu dia, Allah Taala menggugurkan dosa-dosa seorang itu hingga sampai ke bawah kuku-kukunya. Begitu juga salat 5 waktu, jelas-jelas nyata. Nabi banding dengan sungai yang duduk kat rumah seorang yang semaya 5 waktu ni, seolah dia dah terjun maning sungai kat rumah dia 5 kali sehari. Adakah orang yang boleh terjun ada sungai dapat tangga dia 5 kali saja, ada laki lagi masih tinggal laki lagi? Sahabat kata sudah tidak ada laki. Begitulah orang yang boleh semaya 5 waktu. Bagaimana dia dekat dosa lagi? Begitulah amalan siam dan juga qiyam. Siam Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa hari Arafah yang baru-baru kita puasa, yukaffiru sanatain al-madiyah wal baqiyah. Puasa Asyura yang kita akan hadapi kalau tak mati, yukaffiru sanatal madiyah. Ini adalah amalan kebajikan yang jelas nyatanya boleh mengkifaratkan dosa-dosa. Sama ada puasa Arafah yang boleh apung 2 tahun, dan juga puasa Asyura hari 10 Muharram yang akan datang insya-Allah. Apabila kita sambut tahun baru, boleh mengkifaratkan dosa sekarang. Begitu juga amalan qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, itulah amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Baik wudu, baik salat, baik juga amalan berjamaah pergi ke masjid dan tunggu semaya. Satu amalan yang sedikit dibuat. Sampai ke masjid boleh kita tunai semaya dah di masjid, tunggu pula 1 waktu. Lebih baik lagi di antara maghrib dengan isya, satu masa yang dekat. Kadang-kadang kita tunggu dengan melalui dengar mengajar, atau tunggu dengan baca Quran. Masa yang cukup dekat, tapi Nabi SAW kata itu adalah riba. Riba sebagai seorang yang duduk seolah-olah hanya orang duduk distaga, sebagai riba jaga daripada musuh-musuh Allah Taala yang nak menyerang. Sebagai riba
Maka begitulah orang yang sedang-sedang menumbuhkan semaya. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, ada juga di antara perkara yang boleh mengkifarat dosa-dosa kita, yaitu sabar apabila kita kena musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauka yushaquha illa kafara Allah biha min khatayah." Hadis rawahu Bukhari. Tidak ada mana-mana orang muslim yang kena daripada penat, letih, susah payah, serabut, duka cita, sehingga sampai duri yang dia jijak, yang kena duri sekalipun, Allah Ta'ala nak mengkifaratkan daripada dosa-dosa dia. Allah. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, inilah kebaikan yang ada dalam agama Islam. Nah, dosa-dosa yang boleh jadi sebab bawa pergi kepada neraka, hendaklah kita buat amalan-amalan, terutama istighfar dan juga amalan-amalan baik yang boleh mengkifaratkan dosa-dosa kita. Adakah amalan baik saat ini boleh mengkifaratkan semua dosa? Pendapat kebanyakan ulamanya, amalan baik saat ini boleh menghapuskan dosa-dosa hanya yang kecil. Adapun dosa besar, hendaklah kita menentukan dengan cara taubat khusus. Nah, pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat sebelum siapa masuk habis taubat. Apabila kita masih ada peluang, maka segeralah kita bertaubat. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wasiat Rasulullah yang kamu supaya kita bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang keduanya adalah kita ikuti kejahatan itu dengan kebaikan. Yang tiganya Nabi kata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang comel. Oleh kerana takwa tidak subuh, takwa tidak sempurna kalaulah seorang itu tidak usaha menghiaskan diri dia dengan akhlak yang comel. Sebab tu wasiat ini cukup-cukup harga mahal, meliputi hubungan seorang dengan Tuhan dan meliputi hubungan seorang dengan hamba dia. Kita tidak sempurna sekadar kita sembahyang, sekadar kita puasa, sekadar kita berjaga malam, tapi pergaulan kita dengan manusia tidak comel, tidak baik. Sebab tu di antara benda yang membukti ketakwaan seorangnya ialah akhlak comel. Sebab tu Nabi lepas pada wasiat dua wasiat tadi, Nabi wasiat pula dengan satu wasiat katanya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu bergaul dengan orang dengan akhlak yang comel.
banyaknya akhlak yang comel. Sabar, berlemah lembut, rendah diri dan sebagainya. Banyak akhlak yang comel. Kecek molek. Sebaik-baik apa yang dicerita tentang akhlak Nabi-nya apabila ditanya, Aisyah jawab kata kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ialah Quran. Nabi tidak menjadi orang keji, Nabi tak jadi orang fahish dan juga mutafahish. Nabi tidak suka melaknat. Nabi cukup-cukup bergaluh, cukup-cukup lemah lembut. Tidak sama sekali Nabi jadi orang apa yang kita kata jakai tak. Wala la'an wala fahishan wala mutafahishan. Tidak, Nabi tidak keji. Itulah akhlak wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itulah kana khuluquhul Quran. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala menghiaskan diri kita dengan akhlak yang sempurna. Supaya hubungan kita dengan Tuhan molek, begitu juga hubungan kita dengan sesama manusia molek. Sama ada berbentuk buat baik kita dengan ahli keluarga kita, sama ada berbentuk buat baik kita dengan jiran kita, sama ada berbentuk dengan cara kita nak bawa manusia kelak kepada ajaran Allah, nak bawa Islam yang comel kepada manusia. Tentu sekali kena memilih akhlak yang comel, baik, supaya benda comel itu lebih nampak harganya. Karena kalau tidak nampak harga benda comel dengan sebab ketaksiran daripada orang wayak benda comel. Allahumma musta'an. Sebab tu hiasilah diri kita, usahalah walaupun akhlak yang comel ini cukup berat, payah dan susah, tapi kita mesti kena mujahadah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang comel. Itulah wasiat mereka melalui hadis Rasulullah SAW. Takutlah kamu di mana saja kamu berada, cepat-cepatlah segera ikuti benda jahat yang kamu buat tu dengan taubat dan juga dengan amal yang baik, dan juga bergaulah kamu dengan akhlak yang comel. Banyaklah kita berwasiat, berselawat kepada Nabi kita SAW. Karena Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدنا إلى أحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.